Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Ahmad Najmuddin. Nombor matrik 03 DKA 21F1011. Saya akan membentangkan kesan baik dan buruk sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam terhadap ekonomi, pendidikan, politik dan sosial. Impak atau kesan sains teknologi dan kejuruteraan. Sains teknologi dan kejuruteraan sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ini mempunyai berkaitan dengan dunia Islam silam dan hari ini. Selain itu, kemajuan teknologi kini sebahagian daripada matlamat kepentingan hidup seseorang manusia yang dapat memperkukuhkan keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Bidang ekonomi. Pertama, mengamalkan sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan pihak yang mempunyai kuasa. Kedua, bergantung kepada kepakaran, sumber, bekalan, peralatan dan pengurusan barat kerana lebih menonjol dan menguasai ekonomi dunia. Yang ketiga, umat Islam akan sentiasa mundur dan tertindas selagi menggunakan kaedah seperti insurans, interest untuk mendapatkan sumber asas kehidupan. Dan yang terakhir, kebanyakan penguasaan ekonomi akan diterajui oleh pihak barat. Ini ialah impak pengabaian sains dan teknologi ke atas umat Islam. Ini ialah daripada segi bidang keagamaan. Yang pertama, memisahkan antara pelbagai disiplin ilmu dengan agama. Yang kedua, mereka yang cetak ilmu agama menganggap agama menyusahkan penciptaan dan pelaksanaan sains dan teknologi tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebab tegahan agama Islam. Yang ketiga, tidak mengiktiraf mereka yang berpengetahuan agama berbanding pengiktirafan sesuatu ciptaan yang nampak. Dan yang seterusnya, Islam dianggap agama yang lemah kerana larangannya. Dan yang terakhir, tidak memahami kehendak syarak sekaligus mengambil mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Huda binti Roslan. Nombor matrik 03 DKA 21F1032. Saya akan meneruskan pembentangan ini bagi bidang politik akibat daripada pengabaian sains dan teknologi ke atas umat Islam. Yang pertama, sistem pemerintahan lebih menjurus kepada barat. Yang kedua, penjajahan barat ke atas umat Islam selepas kejatuhan Islam melalui peperangan dan kekerasan. Ini bermaksud umat Islam telah kalah dalam peperangan bersama barat. Jadi, barat memulakan penjajahannya. Yang ketiga, konsep penjajahan barat berbeza dengan konsep penjajahan Islam. Konsep Islam adalah untuk meluaskan agama Islam di seluruh dunia. Manakala barat pula, mereka meluaskan pemerintahan kuasa takbir untuk mengaut keuntungan sahaja. Yang ketiga, umat Islam lebih menjadi pengikut dan takut kepada pemerintahan barat. Maksudnya pemerintahan barat ni dia pun kuat. Yang terakhir adalah umat Islam tidak mampu mempertahankan diri dari serangan barat serta mengharapkan bantuan barat. Maksudnya di sini umat Islam hanya ikutlah apa yang pemerintahan barat ni suruh. Mereka tak mampu nak pertahankan diri mereka daripada peperangan tersebut. Bidang pendidikan pula, proses pendidikan yang mengasingkan ilmu intelektual dan ilmu wahyu. Contoh ilmu intelektual ni macam orang yang cerdik, pandai, orang yang belajar.
Dan ilmu wahyu ni dia macam ilmu wahyu ni adalah perintah atau kata-kata daripada Allah yang disampaikan kepada rasul-rasul. Jadi pemerintahan Islam adalah berdasarkan wahyu. Yang kedua adalah umat Islam menjadi lebih pengikut dari menjadi peneraju kerana rujukan yang dirujuk dihasilkan oleh orang bukan Islam. Maksudnya orang Islam waktu itu tak mau mencuba. Dia hanya mengharapkan hasil kerja pemerintahan barat tu je. Yang ketiga, mereka ni belajar untuk kepentingan dan keuntungan semata-mata, bukan untuk mendekatkan diri dengan Allah yang Maha Esa. Maksudnya mereka belajar ni untuk kepentingan mereka, bukan niat mereka kerana Allah. Yang terakhir, mereka tidak tahu tujuan untuk belajar. Maksudnya sia-sialah mereka belajar. Bidang sosial, umat Islam akan ketinggalan jauh berbanding umat dan bangsa lain yang lebih maju. Yang kedua, maruah umat Islam akan dipandang hina di mata agama lain. Umat Islam akan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain. Maruah umat Islam jatuh kerana menjadi pengguna kepada ciptaan bukan Islam. Seterusnya, terlalu bergantung kepada ciptaan bukan Islam, kesannya berlaku kemudaratan taraf hidup dan ketinggalan idea atau peralatan yang sebenarnya memudahkan kehidupan umat Islam. Umat Islam yang lebih akidah berasa malu beragama Islam kerana berasa agama lain lebih hebat. Yang terakhir, terpengaruh dengan ciptaan barat di mana melalaikan dan merosakkan akidah. Yang terakhir adalah bidang teknologi. Umat Islam berasa tidak mampu dan tidak perlu untuk mencipta teknologi baru kerana merasakan teknologi sedia ada sudah mencukupi. Selain itu, umat Islam juga terikat dengan negara asing yang mengeluarkan teknologi, menyebabkan umat Islam malas di mana mereka malas untuk berfikir, untuk mencipta teknologi baru untuk digunakan oleh rakyat sejagat. Kesemua teknologi akan memberikan keuntungan yang besar kepada dunia teknologi barat. Jadi, umat Islam akan kerugian. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasnuzat Aisyah binti Noitmin. Nama matrik 03 DKA 21A1130. Saya akan bentangkan kebaikan sains dan teknologi kejuruteraan terhadap umat Islam. Okey, yang pertama dari segi bidang pertahanan, mampu melindungi negara dari serangan musuh. Contohnya, mencipta pelbagai jenis senjata dan kelengkapan perang untuk melindungi negara terhadap musuh-musuh. Kedua, dapat menangani masalah jenayah di dalam negara seperti merompak, meragut, pecah rumah dan sebagainya. Tidak mampu berlaku aktiviti penyeludup yang menyebabkan kekecohan. Contohnya dekat Palestin. Yang kedua, dari bidang teknologi maklumat, membolehkan masyarakat mendapat maklumat dengan mudah. Contohnya dari segi media sosial untuk memberitahu maklumat-maklumat yang penting kepada semua orang. Jalan dakwah terbuka luas. Contohnya kita boleh share pelbagai jenis ilmu agama Islam dekat media sosial. Yang ketiga, maklumat dapat dicapai dengan pantas dan dapat berhubung antara satu sama lain tanpa sepadan. Contohnya dari segi maklumat info-info terkini disebarkan di media sosial dengan pantas supaya kita tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, bioteknologi, iaitu mampu menghasilkan makanan ubah sesuai genetik, iaitu genetically modified food.
yang mempunyai ciri-ciri terbaik seperti tahan lama, sedap, bermutu dan mudah dimasakkan. Yang kedua, teknik dan teknologi pertanian mengalami transformasi, iaitu teknik dan teknologi pertanian akan bertambah moden dari segi peningkatan hasil pertanian. Yang ketiga, mampu meningkatkan produktiviti, iaitu dapat menghasilkan banyak produk dan berkualiti. Dan bioteknologi juga dapat membantu menghasilkan bakar, benih dan racun dalam sektor pertanian. So, dalam segi pertanian dapat menghasilkan macam-macam jenis tanaman melalui berbagai jenis bakar dan benih. Yang keempat, dari segi perubatan, iaitu stem cell. Banyak kelebihan dan dalam membantu mengatasi pelbagai penyakit seperti kanser, buah pinggang, kencing manis. Penemuan penawar penyakit tertentu, iaitu dapat menyelesaikan semua jenis masalah penyakit dengan perubatan yang moden. Dapat menyelamatkan ramai manusia daripada meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naran Amira binti Syarul Nizam. Nombor matrik 03 DKA 21F1-114. Okay, seterusnya saya akan menyambungkan kebaikan sains teknologi dalam kejuruteraan Islam, iaitu pengklonan. Okay. Seperti dalam slide, ini adalah pengklonan tumbuhan. Pengklonan tumbuhan ini menggunakan kaedah tissue kultur. Okay, daripada pengklonan ni ada banyak kebaikan dia. Contohnya, kita untuk menghasilkan bahan tanaman yang bermutu tinggi, sihat, bebas daripada penyakit dan sebagainya. Selain itu, pengklonan ini juga baik untuk mengelakkan daripada spesies itu pupus. Yang seterusnya ataupun kebaikan yang terakhir iaitu teknologi laser. Teknologi laser ni dapat menggantikan peranan kabel dengan fiber optik untuk bidang komunikasi dan perindustrian. Daripada teknologi laser juga, maklumat dapat dihantar dengan lebih cepat dan tepat serta meminimumkan kehilangan data. Dan yang terakhir itu untuk rawatan muka bagi kecantikan. Dan kesimpulannya iaitu hampir 600 tahun umat Islam menguasai gelanggang ilmu pengetahuan dan membina peradaban kemanusiaan di pelosok dunia. Ahli sains Islam dianggap sebagai manusia yang kamil, di mana di saat itu mereka mampu menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sains yang berkembang dalam dunia Islam menjawab semua persoalan manusia mengenai ketuhanan dan alam semesta. Namun begitu, sains dan teknologi tidak lagi dimajukan di negara umat Islam dan hambar serta menemui kegagalan. Setakat ini saja pembentangan kami tentang kesan baik dan buruk sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam terhadap ekonomi, pendidikan, politik dan sosial. Sekian, terima kasih.